Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang untuk sama-sama kita murajaah ataupun mengulang kaji, meneruskan siri perbincangan kita dalam subjek Usuluddin, yang mana kali ini kita akan bincangkan pelajaran yang ketujuh daripada bab tafsir tingkatan 4 yang bertajuk Al-Fasad min Aidin Nas, iaitu kerosakan daripada tangan-tangan manusia. Okey, perbincangan dalam pelajaran tafsir pada kali ini adalah berkaitan dengan surah Ar-Rum ayat yang ke-41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Okay. Telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Perkara itu terjadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala hendak mereka, iaitu manusia itu, merasakan sebahagian daripada balasan-balasan dari perbuatan buruk yang telah mereka lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Okay, sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut tentang ayat ini berkaitan dengan syarahul ayat dan apa yang terkandung dalamnya, kita tengok dulu ma'anil kalimat. Okay, ma'anil kalimat yang terkandung dalam ayat ini ada beberapa perkataan yang terpilih, iaitu yang pertama, zahara, kasura wa sya'a, iaitu banyak dan tersebar. Yang kedua, al-fasad, al-khalalu wal halaku fil asya', iaitu kekurangan dan kebinasaan pada sesuatu. Yang ketiga, aidin nas, ma yaf'aluhul insan min fi'lin, iaitu apa yang dilakukan oleh manusia daripada perbuatan-perbuatannya. Okay, yang keempat, liyuziqahum liyusibahum, balasan bagi mereka. Yang kelima, yarji'una yatubuna, iaitu kembali bertaubat. Okay, semoga ma'anil kalimat ni dapat menambahkan kita punya vocab. Okay, seterusnya kita tengok kepada syarahul ayat ijmalan. Okay, kita nak masuk balik pada perbincangan syarah ayat ataupun apa yang nak disampaikan dalam ayat 41 surah Ar-Rum ni. Okay, kita tengok Yang pertama, okay, ashaban nasul fasad al-kasir fil barri wal bahr misla fasadi ma'ayishihim wa fi anfusihim wassababu fi zalika. Okay, manusia ditimpa dengan kerosakan yang banyak di daratan ataupun di lautan, seperti rosaknya kehidupan ataupun merosakkan diri mereka sendiri. Yang demikian itu disebabkan oleh yang pertama, iktisabun nas anil ma'asi wasyahawat. Okay, manusia melakukan maksiat dan terlalu mengikut hawa nafsu. Yang kedua, al-a'malul al-mufsidati inda anfusihim, perkara-perkara kerosakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri
Yang ketiga, i'raduhum an ta'atillah ta'ala, berpaling ataupun ingkar daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu keterangan ayat ni yang pertama, iaitu kenapa terjadinya kerosakan ataupun kerosakan yang terjadi di laut ataupun di darat ni, maksudnya di bumi Allah Subhanahu wa taala ni adalah hasil daripada perbuatan manusia itu sendiri, yang mana mereka tu terlalu mengikut hawa nafsu. Dan kerosakan tu dilakukan oleh mereka sendiri, sehingga ada yang berpaling ataupun yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok syarah yang kedua. Okey, qala Baydawi, al-muradu bil fasad al-jadabu wal haraku wal gharku wa zawalul barakati wa kasratul madar. Okay, berkata Imam Al-Baydawi rahimahullahu ta'ala, yang dimaksudkan dengan fasad ataupun yang dimaksudkan dengan kerosakan pada ayat ni adalah kemarau, kebakaran, tenggelam, maksudnya banjir, hilangnya keberkatan dan bertambahnya kemudaratan. Okay, itu pendapat ataupun pentafsiran daripada Imam Al-Baydawi. Kemudian qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, apa Ibnu Katsir kata? Innal ma'asi tunkisu fiz zar'i was simar wa anna at-ta'atu tuslihul arda was sama'. Ibnu Katsir kata sesungguhnya kemaksiatan akan mengurangkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan, manakala ketaatan akan menyuburkan langit dan bumi. Syarah yang keempat, bayyinallahu linnas uqubatil ma'asi la'allahum tantahuna anha. Iaitu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada manusia akibat daripada kemaksiatan, akibat daripada kerosakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, supaya mereka tidak melakukannya. Okey. Kemudian kita pergi kepada mafhum al-fasad. Apa yang dimaksudkan dengan kerosakan? Okay, yang dimaksudkan dengan kerosakan itu ialah al-khuruju syai'in an tabi'atihi. Iaitu mengeluarkan sesuatu daripada tabiatnya ataupun mengeluarkan sesuatu daripada keadaan semula jadinya. Mislul ma' tahirun naqi azabin. Iaitu contohnya seperti air yang bersih, suci dan dingin. La laulana lahu wala ta'mu lahu wala raihatun. Tiada warna, tiada rasa dan tiada bau. Fa idza fasada tughayyiru launahu wa raihatuhu. Apabila rosak air tadi itu, maka berubahlah warnanya dan baunya. Wa asbaha mujarsaman wa fasidan wa kharijan an tabi'atihi. Maka ia telah dicemari kuman, rosak dan keluar daripada sifat semula jadinya. Okey, maksud kat sini al-fasad ataupun kerosakan tu kita mengubah sesuatu lain daripada keadaan semula jadi je yang Allah telah ciptakan. Dia bagi contoh kat sini seperti air. Air itu asalnya tiada warna. Kan? Asalnya bersih dan sejuk, dingin. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh kita sendiri, dilakukan oleh tangan-tangan manusia, maka air itu telah berubah warna dan air itu berbau. Maksudnya dah tercemar. Dan dia dicemari kuman, maksudnya bila dah air itu tercemar, maka dalam tu ada kuman, rosak dan dia akan keluar daripada sifat asal dia, sifat asal air itu. Air asalnya jernih jadi keruh, daripada tidak berbau, habitat air boleh hidup, tiba-tiba bila air tercemar, habitat air pun boleh mati dan sebagainya. Okey, kemudian kita tengok anwa'ul fasad, jenis-jenis kerosakan.
Dia terbahagi kepada 3, iaitu di udara, fil hawa, fil bar, di daratan, dan fil bahri, iaitu di lautan. Okey, di fil hawa, di udara, terjadinya tulusul hawa, iaitu pencemaran udara. Yang kedua, raf'u darajatil hararah, suhu kepanasan meningkat. Bila udara tercemar, suhu kepanasan juga akan meningkat. Maksudnya jadi macam pemanasan global. Pemanasan global. Kita sebut ayat sekarang lah. Okey. Kemudian fil bar, di daratan, apa kerosakan yang berlaku di daratan? Yang pertama, al-qahtu, iaitu kemarau. Ghala'u si'ri. Ghala'u si'ri ni macam suhu jugalah, suhu meningkat. Ataupun ada terjemahan lain, boleh tulis dekat komen nanti kalau saya tersilap. Okey, kemudian tillatun nabat, iaitu kurangnya tumbuh-tumbuhan. Bila pemanasan global berlaku, maka bumi terlalu panas dan tumbuh-tumbuhan susah nak subur. Bila keadaan macam kemarau lah. Bila kemarau, tanaman-tanaman akan mati. Tak cukup air. Okey, kemudian fil bahri, pada lautan. Okey, kerosakan yang berlaku pada lautan, yang pertama at-taufan, banjir besar, berlakunya banjir besar. Qillatus samak, iaitu berkurangnya ikan, berkurangnya hidupan air. Inqita'us saidi, atau terputus atau berkurangnya haiwan buruan. Okey. Bila berlakunya kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka banyaklah sebab-sebab ataupun sebab dan akibatnya. Okey, banyaklah akibat yang akan terjejas, ada hidupan yang akan terjejas. Banyak perkara yang akan berlaku, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bau, pencemaran bunyi dan sebagainya. Banyaklah pencemaran yang ada ni. Yang kita semua dah maklum. Okey. Dan apabila terjadinya benda-benda tu, maka habitat alam akan berkurangan. Ada haiwan yang akan pupus. Kita juga tak boleh nak hirup udara yang segar. Okey. Seterusnya kita tengok kepada asbabul fasad, sebab-sebab berlakunya kerosakan. Okey, yang pertama, al-harqul maftuh. Al-harqul maftuh, iaitu pembakaran terbuka. Ini sebab yang pertama. Yang kedua, isti'malul mawadi al-kimiyaiyah. Susah nak sebut. Penggunaan bahan kimia yang terlarang dan tak ada kawalan. Okey, yang ketiga tarhul qazurat fil miyah, iaitu membuang sampah ataupun kekotoran ke dalam air, ke dalam sungai, ke dalam longkang. Okay. Yang keempat, al-israfu fi qata'il asjar, berlebihan apabila memotong pokok. Ini bermaksud maksud dia kat sini tentang isu pembalakan haram. Menebang pokok tanpa kawalan. Okey, kemudian yang kelima, al-israfu fi saydil hayawanat. Okey, boleh baiki nota tu al-hayawanat. Okey, berlebihan apabila memburu dan menangkap binatang. Okey, maksudnya kat sini pemburuan haram. Terjadinya pemburuan haram. Okey, sorry Okey, kemudian yang keenam, apa yang keenam?
dukhanu al-masani'u was-sayyarat. Terjadinya pencemaran akibat daripada asap daripada kilang-kilang ataupun asap industri dan asap-asap kenderaan lah. Kalau kat sini dia tulis as-sayyarat, asap kereta. Okey, ini adalah antara sebab-sebab berlakunya pencemaran. Pembakaran terbuka, penggunaan bahan kimia yang kuat, yang tidak terkawal. Bukan tak boleh, tapi kena ada kawalan. Dan bahan kimia tu pula jangan dilepaskan ke dalam air. Kena ada tempat yang betul-betul boleh dilepaskan bahan-bahan kimia tu. Tapi yang berlaku sekarang ni macam yang kita tengok dekat isu yang heboh tempoh hari dekat Sungai King Kim tu, itu disebabkan oleh sisa-sisa toksik bahan-bahan kimia yang terlarang masuk ke dalam air yang menyebabkan air berbau, ikan mati dan macam yang kita tahulah, air ni adalah punca bila tak ada sumber air, bila sungai tercemar, sumber air akan tak ada lah. So manusia ni memerlukan air. So itu memberi banyak ketidakstabilan hidup lah. Tiba-tiba kok tak ada air kan, sikit-sikit tak ada air. So kita sendiri yang kena jaga kita daripada buat sesuatu yang boleh mencemarkan alam sekitar. Okey. Dan sebabnya berlakunya lagi tentang pembalakan haram. Tebang pokok ikut suka, bukit digondolkan, ditarahnya bukit, ditebang pokok tanpa ada kawalan, kemudian maka berlakulah banjir kilat. Macam sekarang hujan sikit pun dah boleh menyebabkan satu bandar tu banjir. Banjir pula dengan air yang tak cantik lah. Kalau banjir tu air jenis seronok juga, tapi sekarang ni banjir dia lain macam airnya, busuk, berbau dan sebagainya. Okey, kemudian disebabkan oleh asap-asap kilang dan asap kenderaan. Okey, dan yang terakhir, ma yustafadu minal ayat, pengajaran daripada ayat ni. Okey, yang pertama, zuhurul fasad fil barri wal bahr kana natijatun af'alun nas min syirki wa zambin wa maksiatin. Berlakunya kerosakan di daratan dan di lautan itu adalah hasil daripada manusia kerana menyekutukan Allah, berdosa dan banyak melakukan maksiat. Okey, yang kedua, inna hululul fasad bin nas biqadarillahi subhanahu wa ta'ala liyujazi min yaghdibu alaihim an su'u af'alihim. Sesungguhnya berlaku kerosakan kepada manusia adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai balasan kemurkaan ke atas mereka disebabkan perbuatan buruk mereka. Okey, maksud ayat ni adalah terjadinya banjir, terjadinya ribut taufan, terjadinya banjir banjir besar, ribut taufan dan segala apa yang kita kata musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sebagai balasan kepada manusia itu sendiri supaya lebih lagi beringat di kemudian hari dan supaya manusia itu sedar akan perbuatan yang dia telah lakukan. Okey, dan yang ketiga, ajaran ayat, yu'aqibun nas ala ba'di a'malihim allati 'amiluha fid dunya kay yatubu ila Allah wa yarji'u 'anil ma'asi. Okey, iaitu dihukumkan manusia disebabkan sebahagian daripada perbuatan mereka yang telah mereka lakukan di dunia supaya mereka bertaubat dan tidak lagi melakukan maksiat. Okey, itu adalah 3 pengajaran daripada ayat ni.
Dan saya rasa setakat itu saja perkongsian daripada saya pada kali ini. Diharapnya dapat membantu untuk kita sama-sama mengulang kaji pelajaran dan sama-sama mengambil iktibar berkaitan dengan tajuk Al-Fasadu min Aidin Nas, kerosakan daripada tangan-tangan manusia. Okay, semoga kita semua mengambil iktibar dan kita jaga kita. Kita jaga kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang melalui ayat 41 surah Ar-Rum yang telah kita bincangkan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, tambahan kalau ada apa-apa kesalahan daripada saya, bolehlah diperbetulkan, kita sama-sama share. Boleh tulis komen kat bawah. Okay. Assalamualaikum.